يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, segala puja, puji, cinta kita kembalikan segalanya kepada Allah. Okay, dengan hidayah, limpah, rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul pagi ni untuk majlis tazkirah ilmu kita menyambung surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar dalam juzuk Amma dalam Al-Quran adalah surah ke-82. Surah ke-82, surah Makkiyah, okay, yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okay, ini adalah antara 3 surah yang Rasulullah sabdakan jika nak merasakan, nak feel, nak bayangkan dengan real bagaimanakah fenomena hari kiamat, bacalah surah At-Takwir, Infitar dan Insyiqaq. So ini adalah salah satu surahnya, iaitu surah Al-Infitar. Okay, kita dah bincang ayat 1 hingga 5 yang menegaskan hari kebangkitan dan kengeriannya. Okey, ayat 6 hingga 8 adalah peringatan terhadap orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia. Dan 9 hingga 12 kita dah buat juga, iaitu kaum kafir menyangkal hari penghakiman dan malaikat mencatat perbuatan mereka. Okey, kita dah sampai ke 4 sifat malaikat yang mencatat amalan kita. Tapi hari ni ada juga lagi yang saya nak tambah, insya-Allah. Okey. Minggu lepas saya ada mendengar di Radio Aikim, mendengar di Radio Aikim tentang, pernah tak dengar pencemaran cahaya? Hari Jumaat lepas, biasalah kalau Jumaat tengah hari waktu solat Jumaat tu kan, Radio Aikim dia selalu berceritakan tentang sains, sebelum masuk solat Jumaat tu. Saya mendengar dia menjemput Dr. Raihana, seorang pensyarah di UM bahagian astronomi. Astronomi Islam di Universiti Malaya. Saya memang terus terang saya dengar, betul-betul saya dengar. Selama ni kita dengar pencemaran air, pencemaran udara kan. Saya tak pernah dengar pencemaran cahaya. Sungguhlah saya ni ketinggalan. Saya tak tahu pasal ada pencemaran cahaya. Allahu Akbar. Cuba perhatikan slide ni. Beza tak langit dulu-dulu dengan langit sekarang? Langit dulu lebih gelap, maka kita akan nampak banyak bintang berkelip-kelip berbanding zaman sekarang. Perasan tak? Rasanya mungkin zaman tok nenek moyang kita dulu, mungkin macam itulah keadaannya. Berjuta-juta bintang tu boleh nampak clear. Dia punya pancaran twinkling dia tu kita boleh nampak. Tapi zaman sekarang keadaan dah jauh berubah. Itu yang dinamakan pencemaran cahaya. Sebab apa? Sebab dah terlalu banyak cahaya tiruan yang dipancarkan pada waktu malam. Dipancarkan pada waktu malam menghasilkan cahaya yang terlalu berlebihan. Maka dia merosakkan ekosistem, mengganggu hidupan. Kita tahu kan, haiwan dia ada yang haiwan yang aktif waktu malam. Macam kelip-kelip, binatang dekat hutan, mengganggu ekosistem dan sebenarnya berlaku banyak sangat pembaziran tenaga. Banyak sangat pembaziran tenaga dan sebenarnya dia juga efek kepada sistem mental kita manusia. Kita dah baca hadis dan Riyadhus Shalihin kan, Nabi suruh padamkan api bila kita tidur. So contoh, apakah contoh cahaya tiruan? Ni. Kita suka tengok malam dekat ICT kan. Sampai bayar nak masuk tu.
Nak tengok ni. Dan ini sebenarnya, ya Allah, saya masa mendengar tu, saya memang sangat sedih lah. Sebab saya serba salah sebab kita ni manusia memang nafsu tinggi sangat nak melawan aturan Allah. Okay. Sebenarnya sangat penting bagi kehidupan semua makhluk supaya malam adalah gelap. Kita lawan. Kita nak juga banyak cahaya. Akan menyebabkan banyak bintang kita tak boleh nampak dah zaman sekarang. Okay. Pencemaran cahaya ni bila terlalu berlebihan. Okay, sampai Dr. Raihana tu kata, tolonglah, dia kata. Kalau tak ada orang, dah tak pakai. Bukan saja kita jimat tenaga, jimat bil, elektrik nak bayar. Tapi sebenarnya kita menjaga alam sekitar. Okay. So bagaimana berlaku tu, okay, kalau kita tengok lampu jalan ni contoh kalau dekat tempat yang memang memerlukan cahaya yang terang, itu tak apa. Tapi di tempat yang sepatutnya ataupun sehingga sampai berlebih-lebihan. Okay. Macam sarung ni tu. Tipu dia bagi saya. Okay. So tengok dekat slide tu contoh lampu lampu jalan. Sebenarnya cahaya yang diperlukan yang warna kuning terang tu je. Tapi dia akan menghasilkan zon silau. Okay. Kemudian cahaya tu menceroboh kepada kawasan yang tidak diperlukan. Dan cahaya yang tak diperlukan itu dia akan memantul ke atas. Ke atas tu ke mana? Ke langit. Okay. So cahaya tu bila dipantulkan ke bumi mengakibatkan awan tebal, menyebabkan langit itu tak gelap. Langit tu tak gelap. Bila langit tak gelap, kita tak dapat tengok cahaya bintang. Ataupun kita tak nampak kehadiran bintang-bintang. Okay. Kalau siapa berminat nak lebih tahu lebih detail, boleh Google. Just type pencemaran cahaya. Terlalu banyak info sekarang So saya ni lah yang ketinggalan zaman. Rupa-rupanya kita mengalami masalah pencemaran cahaya. Terlalu banyak cahaya tiruan di waktu malam. So kita tolonglah. Janganlah pasang lampu banyak sangat sebenarnya. Kita tolong selamatkan alam kita ni. Okay. Allahu Akbar. Okay, sepintas lalu. Okay, surah Al-Infitar adalah surah tentang hari kiamat juga. Tetapi tema surah ini duduk pada ayat ke-5. Okay, ayat 1 hingga 4. Okay, 1 hingga 3 adalah 3 fenomena yang berlaku selepas tiupan sangkakala pertama. Okay, 3 ayat yang pertama adalah apa yang berlaku selepas tiupan sangkakala pertama. Apa yang berlaku? Okay, langit terbelah. Saya tak go detail sebab kita dah kupas detail 2-3 minggu yang lepas. Okay, ayat kedua, apabila bintang-bintang gugur bertaburan, bila langit dah koyak, langit dah terbelah. Okay, bintang-bintang pun berguguran, bertaburan. Okay, dan lautan pecah bercampur baur. Okay, bila air masin bercampur air tawar, akan berlaku lagi nyalaan yang besar. Sebab tu sekarang ni air tawar dengan air masin tak bertemu. Okay, sebab kalau bertemu, menurut saintis, ada berlaku pencampuran electrolytes, okay, bahan kimia dalam air, antara air tawar dan air masin boleh menyebabkan berlaku spark ataupun kebakaran. Okay, so langit meluap-luap, laut meluap-luap dan melimpah-limpah dan akhirnya dia akan kering. Okay, maka akan jadi padang mahsyar akhirnya. So 3 adalah berlaku selepas tiupan sangkakala pertama, dan yang ayat keempat adalah berlaku selepas tiupan sangkakala kedua, di mana kita semua akan dibangkitkan, dikeluarkan pada kubur dan akan dibangkitkan. Okay. So bila ayat kelima itu yang menjadi tema kepada surah ini, okay, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okay, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya orang-orang yang telah pun meninggal dunia, telah berada di alam barzakh, tetapi dia mendapat doa dari anak-anak yang soleh-solehah yang ditinggalkan. Dia mendapat aliran pahala jariah yang dia telah buat sewaktu dia masih hidup di dunia.
Beruntung kan? Beruntunglah. Sebab itu ayat 5 adalah tema kepada surah Al-Fitar, mengingatkan kita supaya kita berbekal. Selagi kita nafas, selagi kita hidup di dunia ini, apa yang kita ada, masa, tenaga, harta, okey, gunakanlah sebaik-baik untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Apa yang kita tinggalkan lepas kita mati, sudah tak menjadi hak kita lagi. Dia dah jadi pusaka, bergantunglah pada waris kita nak meneruskannya untuk jadi amal jariah kita ke tidak. Tapi selagi kita hidup, kita yang berhak atas harta ni, buatlah sesuatu supaya dia menjadi wa akharat, amalan yang berkekalan, mengalir walaupun kita dah tak ada kat dunia ni. Itu pilihan yang kita ada ya. Okay, so jangan sia-siakan. Dan kena ingat juga, jangan juga kita wariskan wakaf maksiat. Okey, segala perbuatan yang tak elok, kata-kata ataupun ilmu yang tidak benar, kita ajarkan pada orang. Okey, kita lah mulakan sesuatu maksiat, na'udzubillah min zalik, dia akan menjadi wakaf maksiat. Okey, kemudian ayat 6 hingga 8. Okey, ayat 6 ni adalah satu bentuk soalan ancaman untuk kita. Okey, Allah berfirman, Ya ayyuhal insan. Apa maksud insan? Manusia. Dalam bahasa Arab, nasi, insan adalah maksud lupa. Jadi insan adalah orang-orang mereka yang pelupa. Dan menurut juga ulama tafsir mengatakan, ya ayyuhal insan dalam ayat ini juga bermaksud untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Okey, wahai manusia. Kalau secara umumnya, wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Okey. Kita kenalkan Fudail bin Iyad. Okey. Fudail bin Iyad, bila dia baca ayat ni, dia kata apa? Sungguh ya Allah, Engkau telah menutup aibku. Orang tak tahu aib aku, dosa aku, sebab Kau yang telah menutup aibku ya Allah. Engkau Maha baik ya Allah. Okey. Ya Allah, Engkau selalu tutup aib aku sehingga aku lupa dosa aku, sehingga aku terpedaya juga dengan dunia. Itu kata Fudail bin Iyad, yang asalnya seorang perompak. Dan bila dia mendengar surah Al-Hadid ayat 16, dia terus bertaubat dan menjadi seorang ulama yang besar, menjadi mufti. Okay, subhanallah. Okay, Fudail bin Iyad, itu kisah Fudail bin Iyad. Bila dia baca ayat ni, dia kata, dia ni kan soalan, bila soalan kan kita menjawab. Allah tanya kita, wahai manusia. Allah tanya kita ni, apakah yang memperdayakanmu? Apa yang telah menipumu? Sehingga kau lupa pada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Sehingga kau lupa segala kebaikan Allah. Sehingga kau lupa segala nikmat yang telah Allah berikan pada kau. Okay? So, Allah kata, apa alasan kamu? Okay? Apa reason? Allah macam pelik tengok kita. Wahai hamba-Ku, kenapa kau tak taat pada aku? Kenapa kau lupa beribadah, menyembahku? Ibaratnya macam tu Okey, sampai kau terpedaya. Dan sungguh Allah jawab apa? Sebab Allah terlalu, sebab tu Allah gunakan Rabb. Rabb ni yang kita selalu lupa bahawa kita ini hamba. Bila Rabb ialah maknanya Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memiliki kita. Tuhan yang mengatur kita. Tuhan yang mengatur alam ini. Pertukaran siang dan malam. Pertukaran musim. Allahu Akbar. Yang memberi kita rezeki. Yang memberi kita pasangan hidup. Yang memberi kita anak-anak. Yang memberikan kita harta. Memberikan kita ilmu. Memberi kita hidayah. Memberi kita iman. Kamu lupa pada Rabb kamu. Dan Rabb kamu yang mana namanya? Nama Al-Karim. Yang Maha-Maha Pemurah. Yang Maha-Maha Mulia. Apakah yang telah buat kau lupa? Apakah yang telah memperdayakan kau sehingga kau lupa pada penciptamu yang Maha Pemurah? Ibaratnya tu soalan dia. Ibarat kita tanya mak kita. Kita tanya anak kita. Kita mak tanya ke anak kita. Tapi kalau siapa yang masuk kelas hari Isnin lepas, okay, nama Allah As-Salam, nanti kita di hari kiamat nanti, surah Abasa ada sebut kan? Di mana semua orang akan nafsi-nafsi. Sampai satu waktu nanti, seorang ibu akan bertanya pada anak dia, adakah rahimku yang telah mengandungkanmu? Adakah dadaku yang telah menyusukanmu?
Adakah ribaku yang telah menjadi pangkuanmu, wahai anakku? Tidakkah ada satu kebaikan, pahala yang kau nak bagikan pada mak? Ibu akan bertanya pada anak-anaknya. Dan anak-anak pun tidak akan pedulikan maknya. Allahu Akbar. Akan tiba saat itu, masing-masing akan klaim nak dapatkan pahala. Akan mengungkit-ungkit. Tetapi bagi seorang isteri, yang takut anak dia mengungkit ataupun dia nak mengungkit anak dia, makanya semua nafsi-nafsi, semua menjauhkan diri. Suami takut isteri mengungkit. Anak takut mak mengungkit dan sebagainya. Semua pemerintah, rakyat, semua tak terkecuali. Semua orang akan jaga, orang kata zaman sekarang ni, jaga tembuluk sendiri, jaga perut sendiri. Masing-masing nak selamatkan diri masing, dan sangat takut orang nak curi pahala dia. Orang nak minta pahala kat dia. Sebab kalau dah tak cukup pahala nak bagi, maka dosa orang yang kita berhutang itu, atau kita aniaya, atau kita fitnah, dosa dia pula akan kembali pada kita. Kita pula kena tanggung. Okay, wa'yuzbillah misalnya. So, siapa masih ada dendam kesumat yang belum memaafkan atau belum minta maaf, buatlah sekarang selagi hayat masih ada. Selagi hayat di kandung badan. Okay, Allah kata, kenapa kamu lupa? Tengok dekat ayat 7. Allah Al-Khaliq, Alladhi khalaqaka. Tuhan yang telah menciptakanmu. Allah bukan sekadar mencipta kita. Allah Al-Khaliq bukan sekadar mencipta kita. Allah buat apa? Fasawwak. Allah sempurnakan. Allah bukan sekadar cipta kita, Allah sempurnakan. Okey, dalam bahasa Arab, kalau bermaksud taswiyah, taswiyah adalah maksudnya kalau kita buat perabot contoh sampai ke tahap varnish kan, polish. Kalau kereta tu sampai kita betul-betul fine tuning lah, sangat-sangat perfect, dah siap. Tapi nak lagi perfect, nak bagi lagi cantik. Allah bukan sekadar Allah Al-Khaliq, khalaqaka, menciptakan kita, tapi Allah juga fasawwak. Allah juga menyempurnakan, menyempurnakan kejadian kita. Minggu lepas saya ada bagi ayat surah Al-Ahzab kan? Surah Al-Ahzab ayat 72. Apakah yang juga telah menipu daya manusia? Iaitu kemewahan dunia dan syaitan. Saya sangat suggest, bacalah buku Talbis Iblis. Buku Talbis Iblis. Dalam buku tu menceritakan cara-cara dan bagaimanakah bisikan iblis untuk memperdayakan kita umat manusia. Allahu Akbar. Ayat 7, Allah ingatkan kita betapa Rabbul Karim telah mencipta kita, kemudian sempurnakan kita, kemudian fa'adalak. Bukan sekadar sempurnakan, seimbangkan. Tangannya dua, kakinya dua, matanya dua, telinganya dua. Semua Allah seimbangkan. Allah aturkan. Mata kita tak satu depan, satu belakang. Dia duduk sebelah-sebelah macam ni. Dia tak macam mata ayam ke mata ikan. Dia duduk tepi-tepi. Allahu Akbar. So begitu Allah cipta, Allah sempurnakan dan Allah seimbangkan. Dan kitalah fa-ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kitalah sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Kita ni sebenarnya, kita dah banyak belajar kan, kita pun dah faham dah. Sungguh Allah menjasadkan, Allah menzahirkan nama-namanya dan sifat-sifatnya di alam ini pada ayat-ayatnya. Apakah makna ayat-ayat? Allah telah menzahirkan, menampakkan nama-namanya dan sifat-sifatnya pada 2 ayat. Apa maksud ayat? Tanda-tanda. Ayat yang pertama ialah ayatul Quran. Ayat-ayat di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran yang berkata-kata kalamullah, iaitu 1/3 Al-Quran adalah tentang Allah, dan kedua ialah ayat-ayat kauniyah, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Sebab tu kalau kita gabungkan, kita tadabbur ayat Al-Quran dan kita tafakur ayat alam semesta, maka kita akan dapat ma'rifatullah. Kita akan kenal Allah dengan melihat alam ini. Kita tak dapat tengok zat Allah sampailah kita masuk syurga. Zat Allah itu maha ghaib. Tetapi Allah menzahirkan, Allah menampakkan, Allah menjasadkan nama dan sifatnya di alam ini.
So kita boleh rasa pertukaran siang dan malam, kita makan buah-buah tu manis, hujan turun kita jadi sejuk, kita ada angin. Sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah itu kita boleh rasa. Allah nampakkan di alam ini, alam semesta ini. Tetapi hanya orang-orang yang beriman, matanya telah disucikan, mata dunia tak boleh lihat Allah. Mata kita kena disucikan dulu, baru kita dapat lihat Allah di syurga nanti. Okay? Allahu Akbar. So hari ni kita ni ibaratnya sebenarnya, kita ni di dunia ini dibalut, dikepung dengan nikmat-nikmat Allah yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang. Tapi kita tak sedar. Kita tak sedar. Ibaratnya bayangkan, kalaulah orang masuk Darul Zahra ni, contoh, orang masuk Darul Zahra ni, keliling ni, kita orang letak gambar kita orang. Contoh, gambar saya lah senang cerita. Saya letak semua dekat semua dinding penjuru ni gambar saya. Lepas tu saya buka suara saya. Rasa-rasanya orang yang masuk dalam Darul Zahra ni, takkanlah tak kenal saya, betul? Kalau saya ada dalam bilik ni, dekat dinding Darul Zahra ni penuh dengan gambar saya buka pula speaker suara saya, rasa-rasa saya yang duduk dalam ni orang takkanlah tak kenal, betul tak? Mesti orang jam, muka dia lah yang gambar tu. Contoh, okay? Ibaratnya kita macam tu. Kita ni dikelilingi dengan nikmat Allah. Kita mengambil udara Allah, cahaya matahari Allah, minum air Allah, anak kita Allah yang jadikan. Tapi kita tak sedar. Sebab tu Allah tanya tadi dekat ayat 5, dekat ayat 6. Apa yang buat kamu lupa pada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Okay? Ibaratnya kita ni hidup dikepung dengan nikmat-nikmat, tapi kita boleh sampai, bukan sampai hati lagi dah, boleh tergamak, lupakan Allah. Okay? Betapa sempurnanya Allah khalaqaka fasawwaka fa'adala. 3 ni. Allah cipta, Allah sempurnakan, kemudian Allah seimbangkan kejadian kita. Okay? Supaya apa? Supaya dengan ahsanul taqwim, potensi-potensi yang Allah dah bagi dekat kita, potensi pendengaran, penglihatan dan akal fikiran, qalbu ini, supaya kita ingat Allah, sembah Allah, puja dan puji hanya kepada Allah. Tapi manusia betapa ramai yang tidak beriman tetapi menyembah selain Allah. Okay? Cuba bayangkan, kalau gigi kita tumbuh sama macam kuku kita. Mana setiap Jumaat, selain potong kuku, potong gigi. Tapi Allah tak buat gigi kita macam kuku kita, yang tumbuh aja. Allah Akbar. Allah tak jadikan kalau orang lelaki tu bulu hidung dia sama macam janggut dia. Macam mana tu? Macam tu. Bulu hidung dengan janggut dengan misai. Allah Akbar. Okay, subhanallah. Dan jari kita ni kenapa tak sama panjang? Maknanya inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. So, bila kita dah belajar nama Allah Al-Karim, sungguh apa yang Allah cipta kita, inilah yang terbaik. Sebab tu bagi orang yang beriman, pada mereka tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak baik. Kejadian Allah, ciptaan Allah dan takdir Allah, semuanya terbaik. Semuanya terbaik. Okay, bagi orang-orang yang beriman, dalam kitab Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam atau siapa yang pernah baca, atau Ila Al-Sakandari mengatakan, manusia ni sebenarnya, seluruh dunia ini sebenarnya ibaratnya gelap. Seluruh alam ini ibaratnya gelap. Dan Allah lah yang telah memberi izin bagi cahaya untuk kita melihat alam ini. Beruntunglah orang yang Allah telah berikan cahaya dalam mata hati dia. Bukan mata fizikal ni, mata hati dia Allah berikan cahaya. Sebab apa? Sebab hati dia bersih. Dia tak ada penyakit hati. Dia selalu buat tazkiyatun nafs. Dia solat, bukan sekadar buat yang wajib, dia buat yang sunat. Dia bukan sekadar bayar zakat, dia berinfak. Dia bukan sekadar buat yang pas-pas yang wajib, tapi dia memang buat juga banyak amalan sunnah. Maka hatinya bersih, banyak baca Quran, banyak sangat dia buat penyucian hati dia. Makanya bila hati bersih, Allah akan berikan cahaya. Dia akan nampak di sebalik alam ini. Alam yang kita tengah hidup sekarang ini. Bagi ulul albab, yang lubnya, akalnya bersih. Di sebalik alam ini,
Apa yang dia nampak ialah alam akhirat. Alam akhirat. So kalau selagi kita tengok alam ini, kita tengok pokok, kita tengok laut. Kalau kita tak ingat hari akhirat, maknanya hati kita memang kotor. Hati kita memang kotor. Sebab itulah Rasulullah SAW suruh kita baca Ali Imran ayat 190, ayat 191. Siapakah ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Saya buka ayatnya ya. Surah Ali Imran ayat 190. Kita kena baca setiap hari bangun pagi. Kalau dah install apps Hisnul Muslim, dia dah siapkan jangan tinggal lah. Okay. Allah berfirman, sungguh di dalam setiap penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang adalah menjadi tanda kebesaran, tapi hanya bagi orang yang berakal, orang yang mahu berfikir, orang yang dinamakan Allah. Allah sanjung mereka ni orang yang menggunakan akalnya merenung ciptaan Allah setiap di langit dan di bumi pertukaran malam siang. Siapa yang buat kerja ni, Allah puji dia, Allah bagi dia satu gelaran, iaitu ulul albab. Ulu ni ialah orang yang memiliki. Jadi ulul albab ialah orang yang memiliki lub ataupun hati yang, lapisan hati yang sangat bersih sehingga Allah berikan dia cahaya dalam mata hatinya untuk melihat di semua ciptaan ini dia nampak Allah, dan yang dia nampak ialah tentang hari akhirat. Sebab tu ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyama, yadhkuru, yang sentiasa ingat Allah di waktu dia berdiri, waktu dia duduk dan waktu dia baring. Betapa dia sentiasa ingat Allah. Okay? Fi khalqis samawati wal ard, dalam setiap kejadian di langit dan di bumi, maknanya semua tak terkecuali, semua. Dia tengok langit ingat Allah, dia tengok air ingat Allah, semua dia ingat Allah. Dan apa yang diucapkan bagi ulul albab, lisannya tak akan berhenti melafazkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh ya Allah, tidak ada satu pun ciptaanmu ini sia-sia. Dan dia terus sambung lagi dengan Subhanak. Puji Allah lagi. Menyucikan Allah dari sebarang bentuk kezaliman, keaiban, kekurangan, kecacatan. Kalau dulu selama ni kita buruk sangka dengan Allah, subhanallah, ya Allah, minta ampun ya Allah. Dan kenapa doa ulul albab ialah faqina azaban nar? Sebab inilah buktinya ulul albab, bila dia tengok alam, yang dia ingat ialah akhirat. Yang dia paling takut ialah azab api neraka. Sebab itulah doa ulul albab ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Faqina azaban nar ya Allah. Kita pergi pasar, tengok ikan, tengok ketam, tengok udang. Kita ingat tak faqina azaban nar? Berapa orang dah pergi bercuti? Ingat tak faqina azaban nar? Semuanya. Itulah ulul albab. Apa saja dia pandang ialah faqina azaban nar, faqina azaban nar. Sebab semuanya ni nikmat. Tapi ya Allah, aku belum cukup ibadah, tak cukup menyembahmu dengan sempurna, solat tak khusyuk, niat selalu tak ikhlas, malas, berkira, tak sabar, marah-marah. Kan? Okay, so kita ubah. Sungguh, At-Ta'ila As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya berkata, seluruh dunia ini ibarat gelap. Kita dapat melihat sebab Allah mengizinkan, iaitu bila Allah masukkan cahaya nur di dalam mata hati kita, yang kita telah isikan dengan data-data Al-Quran. Data-data Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kita telah tadabbur. Ingat, 2 ayat. Ayatul ru'yah ataupun ayat-ayat Allah yang kita boleh nampak, maksudnya alam ini. Okey, ayat-ayat kauniyah. Okey, maknanya alam semesta ataupun ayat-ayat yang kita boleh baca, iaitu ayat dari kitab Al-Quran. Okey, Allahu Akbar. So sebenarnya sepatutnya
Kalau kita dapat cahaya Allah itu, kita menjadi ulul albab, maka kita akan nampak Allah. Kita akan ma'rifatullah di sebalik setiap ciptaan Allah. Okay? Dan saya nak bawa juga, okay, surah 41 Fussilat ayat 53. Ini dalilnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini. Maksudnya Allah kata apa? Kami akan perlihatkan semua tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, keesaan, kewujudan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah di seluruh penjuru alam ini. Tapi kenapa kita tak nampak? Itu tandanya hati kita belum, mata hati kita belum dapat nur. Okay? Dan pada diri mereka sendiri. So, kaitkan dengan Al-Infitar tadi, yang Allah kata, kenapa kamu masih tertipu? Kenapa kamu masih tak taat pada perintah Allah? Pada Tuhan yang mencipta, memiliki dan mengaturmu yang sangat pemurah, Al-Karim. Sedangkan Allah kata, Allah dah perlihatkan semua tanda-tanda kebesaran di seluruh penjuru alam dan pada diri kalian. Anfusihim. Pada diri kamu. Penciptaan mata kita. Hari itu saya dah sebut dalam kelas As-Salam. Rahim kita, mata kita, tengkorak pula. Otak kita, jantung kita, Allah letak dalam sangkar. Allah letak dalam otak kita, dalam tempurung kepala. Jantung kita dalam tulang dada. Rahim kita dalam tulang pelvik. Mata kita dalam tulang ni, ada sangkar dia, ada lubang dia. Allah jaga, Allah As-Salam jaga kita. Keselamatan kita, Allah jaga daripada Allahu Akbar. Okey? Pada diri kita ni dah cukup banyak tanda. Allahu Akbar. Sehingga ternyata jelas pada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. So, kenapa Allah nampakkan alam ini pada kita? Sebab Allah nak kita membenarkan Al-Quran. Membenarkan Al-Quran. Iaitu, buatlah apa yang Allah perintah, tinggallah apa yang Allah larang. Membenarkan apa saja dalam Al-Quran. Okey? Allah kata apa? Yatabayyana lahum annahul haq. Itu kerja kita. Bila kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita akan menyembah Allah. Kita akan mengesakan Allah. Kita akan mentauhidkan Allah. Sebab apa? Sebab kita kenal Allah. Lepas kita baca ayat Quran, kita membenarkan dengan melihat alam ini, sungguh hanya ada satu je Tuhan yang mengatur siang dan malam. Tak mungkin dua, tak mungkin tiga. Yang menyebabkan air, yang jaga air pasang surut ni. Tak mungkin. So, kita membenarkan dengan rasa kekaguman kita, ajaibnya kita tengok alam ini, kita bertambah cinta kepada Allah, maka kita akan sujud pada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa takut pada azab Allah. Takut pada azab Allah bukan macam kita takut rimau, bukan macam kita takut hantu. Kalau kita takut hantu, kita takut rimau, kita lari. Tapi orang yang beriman, bila dia semakin takut pada Allah, dia semakin dekatkan diri dia pada Allah. Itu yang tak sama. Takut pada haiwan, takut pada hantu, itu bukan ibadah. Tapi takut pada Allah dikira ibadah sebab semakin takut, kita semakin nak dekat dengan Allah. Sebab itu takut yang benar adalah hanya takut kepada Allah. Dan bila kita membenarkan ayat-ayat Al-Quran, kita membenarkan, mengesakan Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, insya-Allah. Okay? Sebab kita menyembah Allah dengan rasa kagum, rasa cinta, maka timbullah rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Bagi orang-orang yang soleh, orang yang beriman, mati itu adalah kedamaian. Orang yang beriman menunggu saat kematian mereka. Sebab mereka penat duduk kat dunia ni. Mereka tak sabar nak menikmati nikmat yang jauh lebih hebat daripada yang dekat dunia ni.
yang penuh tipu daya, yang sementara. Kan? Okay. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu? Okey? Bahawa Al-Quran itu benar. Belum lagi ke percaya pada Quran? Dan Al-Quran terlalu banyak mengatakan akan datang hari kiamat, akan datang hari pembalasan, akan hancur alam ini, kamu akan dihidupkan semula, dibangkitkan semula daripada kubur. Ayat 4 surah Al-Fitrah ni kan. Dan kamu akan dihimpunkan di padang mahsyar, kamu akan dihisap. Itu yang maksud Allah kata benarkan. Al-Quran itu al-haq. Yaumul haqqa. Hari yang akan membenarkan semua amalan kita di dunia ini. Belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Allah Ash-Shahid. Belum cukup ke lagi? Kamu tak percaya ke lagi? Okay, tengok dekat ayat 54, ayat terakhir dalam surah ini. Allah berkata, Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang kufur ingkar sentiasa berada dalam keadaan syak ataupun ragu-ragu, syubhah. Okay? Orang yang tak membenarkan Al-Quran, tak membenarkan hari kiamat adalah orang yang ragu tentang hari pembalasan. Mereka sangka what life is for fun. Hidup hanya sekali. Come on babe. Hidupkan sekali. Enjoy. Have fun. Sebenarnya kita ada kehidupan yang abadi. Hidup dunia ni tak kekal. Sementara. Okay. Sungguh mereka tak yakin. Mereka ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Sebab tu mereka tak siapkan bekal. Kita ni di dunia kan musafir. Musafir, destinasi kita ialah semua kita nak bertemu dengan Allah sepatutnya. Dan mereka yang tahu mereka yakin dengan hari pertemuan dengan Allah, mereka yakin ini adalah satu musafir, satu safar, maka mereka akan menyiapkan bekalan sebab perjalanan kita jauh. Kita kan ada bekalan. Okay? Sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Allah Al-Muhit. Perhatikan nama Allah Al-Muhit dah ada dalam 99 yang kita framekan tu. Siapa belajar fikir Asmaul Husna? Tidak ada satu hadis yang sahih. Semua hadis yang lemah yang menyusun 99 nama Asmaul Husna tu. Okey? Allahu Akbar. Saya sendiri mengaku, setiap kali kita tengok alam, belum sampai lagi ke tahap kita ingat pada hari akhirat. Hanya orang yang ulul albab, dia tengok je sesuatu, semua ingat Allah. Jika dia berdiri, duduk dan baring. Dan dia tak henti-henti akan ingat hari pertemuan dengan Allah. Faqina azaban nar, faqina azaban nar. Itulah yang dia minta dan mohonkan tanpa henti. Okey? Allahu Akbar. Kita balik pada surah Al-Fitrah tadi. Okey? Allah bukan sekadar cipta kita, khalaqaka, fasawwaka, fa'adalak. Ada lagi. Tengok dekat ayat 8 apa Allah buat. Fi ayyi surah. Surah ni Allah Al-Musawwir. Okay? Surah ni maknanya bentuk yang kita boleh nampak. Bentuk hidung kita, bentuk tangan kita. Sama ke dengan tangan kita dengan tangan monyet? Sama ke? Tak sama. Sama ke mulut kita dengan mulut kucing? Tak sama. Okay? Allah yang telah mereka bentuk kita, rupa kita yang dikehendakinya. Okay? Allah Al-Qadir mengikut kekuasaannya. Allah iradah. Okay? Atas iradah Allah. Apa yang dikehendaki, dia menyusun kejadian kita. Kenapa kepala kita ke atas ni bukan kat bawah? Kan? Allahu Akbar. Allah.
Okay? Terlalu banyak nak diceritakan kalau nak dihuraikan ni tentang diri kita. Okay? Sebab tu sebenarnya Allah juga mengajar kita, kita ni tak boleh nak hukum fizikal orang. Sebab kalau dia lahir kulit hitam macam mana pun, itu bukan dia yang pilih. Ada orang mak bapak, okay, bapak betapalah handsome, mak betapalah jelita, tapi anak kadang-kadang boleh jadi cacat. Kadang-kadang mak bapak pandainya PhD, dapat anak Down syndrome. Itu semua kehendak Allah. Itu semua kehendak Allah. Kita boleh ultrasound scan tahu anak lelaki atau perempuan. Tapi tak semua orang tahu boleh confirmkan adakah bila dia betul-betul akan keluar daripada rahim mak dia. Ataupun budak ni lahir ni buta ke tidak, pekak ke tidak. Tak ada siapa boleh confirm selagi tak lahir. Okay, surah Luqman ni hanya Allah saja yang tahu perkara-perkara gaib itu. Okay, bila hujan kan, apa yang akan berlaku esok, kita hanya boleh merancang. Itu surah Luqman ni. Okay, semuanya apa ciptaan yang kita boleh lihat itu Allah Al-Musawwir, kita tak berhak untuk kritik. Ya Allah, teruknya lah hai, buruknya lah hai, contoh. Okay, tak boleh. Tak boleh condemn. Kita condemn tu samalah kita menghina ciptaan Allah. Okay. So kalau kita gabung, bayangkan kita gabungkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat alam semesta, maka kita akan dapat ma'rifatullah. Okay. Seorang beriman, apa saja bentuk yang Allah takdirkan dalam hidup dia, semuanya dia bahagia. Okay. Semuanya terbaik. Okay. Kita ni kadang-kadang suka judge. Suka menghakimi sesuatu hal, kejadian, situasi ikut logik akal kita, ikut fikiran kita. Kita tak mengukur sesuatu itu menurut pandangan Allah. Kan? Bila kita mengukur ikut pandangan di sisi Allah, kita tak akan mudah judge, kita tak akan mudah kritik. Yang kita yakin ialah pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Allah Al-Alim. Allah kan tahu. Allah cipta ni, musibah ni ke, ujian ni, hukuman ni ke, whatever, nikmat ke, semua ni ada hikmahnya. Itu orang beriman ni. Mereka, mata hati dia tu celik. Apa je berlaku? Allah nombor satu. Allah dulu. Apa-apa hal? Alhamdulillah. Hatta buruk sekalipun. Musibah yang sangat berat sekalipun, apa yang keluar daripada mulut dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia puji Allah dulu. Kita puji bila dapat nikmat. Tapi orang yang beriman, beruntungnya mereka hatta dalam keadaan sangat menyedihkan yang berat sekalipun, mereka akan tetap memuji Allah. Okey? Allah Akbar. Ingat tak perempuan kulit hitam yang kena penyakit sawan berjumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah doakan dia supaya dia sembuh daripada penyakit sawan. Apakah nasihat Rasulullah? Isbir, bersabarlah. Tengok orang yang beriman. Rasulullah didik dia, kalau kau bersabar dengan penyakit kau, kau akan dapat syurga. Tapi kalau kau nak sembuh, aku boleh je doakan. Tapi kalau kau pilih untuk bersabar, maka syurga untukmu. Allahu Akbar. Didikan Rasulullah. Dia tak pilih dunia. Perempuan kulit hitam ini yang penyakit sawan ini tidak memilih dunia, tidak memilih kesembuhan, malah memilih syurga Allah yang kekal abadi. Dia memilih untuk bersabar. Cuma satu je dia minta kat Rasulullah, bila dia terkena sawan, tolong jaga aurat dia. Allahu Akbar. Kita baru sakit sikit, cepatlah sembuh. Kan? Okay. Allah Akbar, Allah Akbar. Okay, sebegitu sekali dia lebih rela bersabar, menderita dengan penyakitnya itu. Kerana apa? Dia lebih utamakan akhirat. Dia lebih nakkan nikmat syurga. Okay? Allah Akbar. So hari ni, kita selalu lupa tentang kejadian kita. So berapa Allah kata Allah Rabbul Karim tu? Allah
Rob mencipta, memiliki, mengatur dan Allah Al-Karim Maha Pemurah. Pemurahnya Allah itu, Allah kata tengok pada diri kita. Allah yang telah mencipta kita, kemudian Allah yang sempurnakan kita. Okey, fasawwa, kemudian Allah seimbangkan kejadian kita, kemudian Allah membentuk rupa kita. Okey, hidung dan sebagainya. Jari. Begitu Allah atur. Okey, sampai yang kena Allah kata stop, tu besaran je, stop. Macam gigi kita, okey, ada part-part badan kita tu sampai masanya dia akan berhenti. Okey, kita tengok sekejap surah Al-Waqi'ah. Okey, kita yang selalu lupa tentang penciptaan diri kita sendiri. Okey, surah ke-56. Ini satu peringatan untuk saya dan kita semua. Tengok dekat ayat 58. Afara'aitum ma tumnun. Mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Anak kita yang kecil, baby belum akil balik, dah ada air mani belum? Tak ada. Siapa yang cipta air mani tu? Allah tanya kita. Kenapa degil? Sama juga dalam surah Al-Infitar tadi ayat 6. Apa yang buat kamu tertipu? Surah Al-Waqi'ah ni, kenapa kamu degil? Pernahkah kamu fikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam air? Kita daripada air mani kan? Kalau dibiarkan kat luar ni, beberapa jam membusuk dan tak tahan bau dia. Itulah asal kita. Hina. Ayam tak patuk, itik tak sudu. Kalau kita biarkan kat tanah. Allah kata, adakah kamu yang menciptakan air mani itu? Atau kami yang menciptakannya? Allah sambung lagi. Sebab itu, lepas akil balik, baru ada air mani. Dan bila tua, air mani stop. Kita pun, bila akil balik, period. Sampai masa kita akan menopause. Berhenti. Siapa yang aturkan tu? Ayat 60. Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian setiap seorang. Sebab Allah nak beritahu dia yang ciptakan air mani tu. That's why dialah yang mematikan. Di antara kemudian kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Kita tak mungkin boleh lawan Allah. Kita tak mungkin boleh postpone mati. Kita tak boleh stop malaikat yang nak menyambut nyawa kita tu. Bukan kita yang menentukan warna kulit kita. Bukan kita yang menentukan rupa kita. Kadang-kadang kan kita cakap kan, saya pun kadang macam tu. Bila tengok orang, macam muka bapak dia. Yang lain lah, muka mak tak, muka bapak tak. Wah, sedap je kita komplain kan. Kadang-kadang tak entah sampai kecil hati mak bapak orang tu. Kan? Sungguh, lepas ni, puji je lah. Jangan komplain, jangan kritik, jangan bertanya soalan yang mungkin boleh mengecikkan hati orang. Kan? Itulah tengok engkau. Lawa je anak kau. Tengok engkau macam tak. Anak kau macam orang putih. Macam anak orang Arab. Pink kau macam negro. Kadang ayat-ayat kita tu kadang-kadang melukakan hati orang. Okay? Allahu Akbar. Kalau tengok ayat 61 ni, Allah kata apa? Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu tapi tak seperti kamu. Dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Dan demi sesungguhnya kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah telah menciptakan kamu dan dari tiada kepada ada, Allah berkuasa juga membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Tapi kita tak ambil pelajaran. Falaula tadhakkarun. Tak ambil peringatan. Kalau tengok dekat ayat 63, Allah sambung lagi. Kenapa kamu degil? Kamu tak tengok ke apa yang kamu tanam? Kamu ke yang tumbuhkannya? Atau kami yang menumbuhkannya?
Kalau kami berkehendak, sudah tentu kami akan jadi tanaman itu kering dan hancur sebelum pun dia berbuah. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Sambil berkata lagi, sungguh kami menanggung kerugian. Bahkan kami hampa dari mendapat sebarang hasil. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Okey, tadi Allah tanya, air mani. Allah tanya, apa yang kita tanam? Sekarang Allah tanya, air yang kamu minum, kamukah yang turunkannya dari awan sebagai hujan? Atau kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan dia masin. Allah Akbar. Apakah jadi kalau air hujan tu masin macam air laut? Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Tadi apalah tazakkarun. Falaula tashkurun. Kenapa kamu tak bersyukur? Alangkah baiknya kalau kamu bersyukur. 3/4 bumi ini adalah laut. Dan laut adalah masin. Kita tak boleh minum dengan air masin. Tak boleh mandi, tak boleh basuh baju dengan air masin. So Allah jadikan matahari menyejat bertan-tan metrik. Air laut naik ke atas. Disejat oleh matahari. Dibenihkan ke dalam awan. Dibawa oleh angin. Kemudian diturun menjadi air yang rasanya tawar. Yang kita boleh minum, boleh mandi. Jadi sungai. Jadi tasik. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menjadi makanan kita. Allah Akbar. Allah tanya. Air hujan tu siapa yang turunkan? Apakah jadi kalau kami jadikan dia masin? Okey, ayat 71. Ada akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara digesek? Kamu kan yang menumbuhkan pokok kayu tu? Atau kami yang menumbuhkannya? Allah Akbar. Kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah itu. Batang kayu tu, akar tu, batang kayu, ranting, daun semua menyerap air daripada akar kan? Jadi, batang pokok tu sendiri ialah sebenarnya basah. Tapi kenapa boleh hidupkan api? Sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat. Dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. Sebab tu orang kalau camping, musafir, kita hidupkan api. Bukan sekadar untuk menerangi, kan? Menakutkan haiwan, untuk memanaskan badan, api untuk memasak. Oleh yang demikian, wahai orang yang lalai. Siapa? Kita. Insan. Selalu lupa, selalu leka, selalu lalai. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kat mana kita sebut nama Allah Al-Azim? Dalam rukuk kita. Ingatlah surah Al-Waqi'ah ini. Bila kita rukuk. Agungkanlah Allah seagung-agungnya. Ingat Allah tanya tadi. Siapa yang cipta air mani? Adakah kamu atau kami? Siapa yang tumbuhkan apa yang kamu tanam? Siapa yang turunkan air hujan? Siapa yang jadikan air hujan tu tak masin? Siapa yang jadikan batang kayu yang basah itu boleh menyalakan api? Maka bertasbih. Sebab tu ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Diikuti dengan subhanak. Mereka bertasbih. Sebab tu kita pagi petang. Subhanallahi wa bihamdi. Lepas solat 33 kali. Subhanallah. Nak tidur. Subhanallah. 33 kali kan? Perbanyakkanlah bertasbih. Kita dah terlalu lalai. Terlalu leka dengan nikmat hidup kita. Dengan apa yang kita ada. Sampai kita tak sedar. Air yang kita minum, api, memang kita dah tak pakai kayu api. Tapi api tu, ingatlah dalam surah Al-Waqi'ah. Tengok anak kita, tengok kita. Sanurihim, Allah kata, aku dah perlihatkan pada kamu di seluruh penjuru alam ini dan pada diri kamu. Surah Fussilat ayat 53 tadi.
Kenapa kau masih tak nampak aku, kata Allah. Kenapa kau masih tak percaya pada hari pertemuan dengan aku? Kenapa kau masih tak percaya pada hari akhirat? Kenapa kita rukuk laju-laju? Kenapa kita sujud laju-laju? Kenapa kita berzikir laju-laju? Cuba kita renung. Yes, kita bertasbih. Tapi kita bertasbih bukan dengan rasa. Kan? Allahu Akbar. Surah Waqiah ni kalau kita renung kan dengan surah Ar-Rahman tu. Malu dengan Allah. Sebab tu kaitkanlah dengan surah Al-Infitar, surah Al-Infitar ayat 6. Apa yang telah buat kamu tertipu dengan kemewahan dunia, dengan bisikan syaitan. Kalau kemewahan dunia tu nafsu kita lah. Sehingga kau lupa pada Rabbul Karim yang telah mencipta kamu, menyempurnakan kamu, menyeimbangkan kamu, membentukkan kamu dengan seadil-adilnya. Okay, kalau kita ingat balik surah 78. Surah apa tu? Surah An-Naba. Kalau kita tengok daripada ayat 6. Allah kata apa? Kenapa kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi ini terbentang luas sebagai hamparan? Bumi ini bulat tapi kita tak terjatuh pun, kita tak rasa goyah pun. Sebab ada apa? Wal jibala autada. Sebab ada gunung ganang sebagai pasak. Allah kata apa lagi? Dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dari kalangan kita, kita tak payah kahwin dengan rimau, dengan singa. Kita kahwin manusia sesama manusia. Ada hikmahnya tu. Okey, kami jadikan tidur untuk kamu berehat. Tidur itu pemutus keletihan. Sebab tu malam yang tadi saya kata tu pencemaran cahaya. Kita telah menzalimi alam ini, ciptaan Allah. Sebab tu sekarang dia tak berapa banyak nampak bintang. Sebab banyaknya lambakan cahaya tiruan. Dan sebab tidur ni, malam ni Allah memang cipta gelap. Supaya kita tidur, kita berehat dengan cukup. Kemudian kita boleh bangun beribadah kepada Allah. Okey. Kemudian, dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi. Kami telah jadikan siang masa untuk mencari rezeki. Kami telah membina atas kamu 7 petala langit yang kuat kukuh. Betapa kuatnya langit walaupun tanpa tiang belum pernah hempap kita lagi. Belum pernah awan yang gelap yang penuh dengan air itu menghempap kita kat bumi. Belum pernah. Siapa yang tahu tu? Belum ada satu rumah atas muka bumi ni yang tak ada tiang. Allah Akbar. Dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Kami keluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Serta kebun-kebun yang subur bertauk-tauk pokoknya. Ya Allah. Sekarang baru perasan. Allah tak henti-henti cerita fis samawati wal ard, fis samawati wal ard. Dalam ayat kursi yang kita baca tu, fis samawati wal ard. Kenapa kita tak renung? Dan Allah detailkan matahari, bumi. Bila Allah sebut as-samawat, maknanya pada atas, semua makhluk di atas, semua lapisan langit dan semua cakrawala. Lepas tu kita tengok antara langit dan bumi. Dan kalau bumi, fil ard, dari bumi dan semua ke dalamnya. Dan di antaranya kita. Di antara langit dan bumi ialah kita. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, laut, semua tu. Allah Akbar. Ayat 5 adalah tema surah Al-Infitar supaya kita menyiapkan bekalan kita. Dan kenapa manusia tak siapkan bekalan dia? Sebab dia telah tertipu dengan bisikan hawa nafsu dan syaitan. So kita dah nampak bila kita makin tadabbur, Allah menampakkan semua tanda-tanda kewujudan dia, keesaannya.
keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, kesempurnaannya. Untuk apa? Untuk kita membenarkan kata-kata Al-Quran bahawa kita nanti akan dibangkitkan dan akan dihisap. Akan sampai satu hari yang kita akan bertemu dengan Allah Maliki Yaumiddin, Raja satu-satunya Raja yang akan berkuasa pada hari itu. Yaumiddin. Okay? So, lihatlah dalam diri kita, renunglah sedalam-dalamnya. Tengok cermin, bukan sekadar nak betulkan tudung, nak tengok muka, nak tengok jeragat, nak tengok kecacatan ke, nak perfect, nak cantik. Sungguhlah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hati ini ialah ibarat cermin. Hati ini ibarat cermin. Kalau cermin tu kotor, cermin tu penuh dengan karat, mana mungkin cermin itu boleh memantulkan objek yang jelas. Contoh, kita ada cermin yang karat. Kita nampak tak bayang muka kita dalam cermin tu? Kalau cermin tu penuh kotor dan karat, kita takkan nampak. So, begitulah kalau hati tu kotor, kita tak buat tazkiyatun nafs, tak bersihkan hati kita, tak banyak beristighfar, tak bertaubat, maka kita tak akan nampak di sebalik alam ini adalah Allah Al-Wahidul Qahhar, Al-Jabbar Al-Mutakabbir, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Halim Al-Hakim, As-Sami' Al-Basir. Maka kita akan menyebut-nyebut nama Allah yang kita beriman, yang kita dah kenal. As-Salam Al-Muhit. Ya Allah. Sebab tu penting belajar fikir Asmaul Husna. Nama-nama tu akan keluar dengan sendirinya. InsyaAllah. Okay. So, macam mana nak membenarkan Al-Quran? First, kena bersihkan hati. Bersihkan hati dulu. Dah lama, kita daripada kecil kita belajar Quran. Tapi kita yang telah mengotorkan hati kita, yang kita tak nampak nur iman tu yang Allah nak bagi dekat setiap hati supaya nampak semuanya itu adalah di sebalik ciptaan Allah itu ialah Allah dan hari akhirat dan kita akan bertemu dengan Allah. Maka kerja kita selepas ini ialah yakin dengan hari pertemuan dengan Allah, maka kita akan sami'na wa ata'na. Bukan masalah mampu tak mampu. Just sami'na wa ata'na. Dengar taat. Dengar taat. Okay. Allah menyusun tubuh kita, okay? Surah. Okay, balik pada surah kita. Ingat dalam bentuk dan rupa apa sahaja dikendakinya. So, lepas yang komplain fizikal orang. Bukan kita. Kita tak ada hak untuk judge orang. Itu semua berlaku atas kehendak Allah. Allah nak tunjukkan kekuasaan dia pada kita. Allah nak tunjukkan kekuasaan dia pada kita. Nak membuktikan. Kita just beriman. Sungguh ya Allah, engkau wahwa ala kulli syai'in qadir. Engkau berkehendak, kau akan menjadikannya. Okay. Allahu Akbar. So, kita terima dengan lapang dada. Okay. Sungguh Allah berkuasa. Hak Allah. Apa-apa je hak Allah. Aku ni tunaikan tak hak Allah. Aku ni hamba. Aku kena menyembahnya. Okay? Kita tak patut menyoal. Kenapa ada kesusahan dalam dunia ni? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada tsunami? Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa ini? Itu bukan hak kita sebenarnya. Okay? Kita menerima dengan lapang dada. Sungguh Allah itu Ar-Rabbul Karim. Yang mencipta, yang mengatur semuanya dengan maha pemurahnya, dengan kemaha pemurahannya.
Okay? So ingat, orang yang cacat fizikal maksud saya, kalau dia, bukan dia yang pilih kan nak jadi macam tu, lahir buta tu bukan pilihan dia. Sesuatu yang bukan pilihan kita tidak akan dipertanggungjawabkan dan tidak akan dihisap. Yang Allah akan tanya ialah benda ataupun hal ataupun perkara yang kita boleh buat pilihan. Boleh buat pilihan. Dan semua yang Allah bagi dekat kita, mata kita yang boleh melihat ni, telinga kita yang boleh mendengar ni, berapa bayaran kita dah bayar kat Allah? Percuma kan Allah bagi? Sedar bila kena buat spek baru sedar. Ya Allah, hai, selama ni aku pakai mata aku percuma Allah bagi. Ada hari tu diorang viral kan, seorang orang tua, okay, dia tengok bil hospital dia. Bila tengok bil hospital dia, dia menangis tak tentu arah. Teruk sangat dia menangis. Sampai orang hospital yang jaga bil tu tak tahu nak cakap apa. Minta maaf cik, tapi inilah dia bilnya. Cik tak, dia takutlah kenapa sedih sangat dengan jumlah tu ke? Dia kata bukan. Bukan dia sedih dengan 9,000 bil tu. Tapi sungguh dia kata, betapa baiknya Allah. Allah tak, selama dia hidup 70 tahun, satu sen dia tak pernah bayar dengan Allah. Tapi baru duduk ward 1 minggu. Ni bayaran dia. Kita ni bila dah hilang, baru kita sedar. Nikmat-nikmat yang kita dah gunakan. Ingat ni modal Allah dah bagi. Dan kita berhutang dengan Allah. Sebab tu Yaumiddin adalah hari agama dan juga hari penyelesaian, hari pembalasan, hari untuk kita lunaskan hutang kita. Dituntut untuk melunaskannya. Kalau kita beriman, kita beramal soleh, insya-Allah dah lunaslah. Apa yang kita infak tu, kita tinggal nak tebus saja. Ibaratnya kita dah gadai dan kita dah berusaha sedaya upaya bekerja siang malam untuk menebus balik apa yang kita dah gadai. Kita telah mencagarkan jiwa kita dengan amal soleh kita. Nanti dekat hari akhirat nanti kita tinggal tebus balik jiwa kita. Sebab tu dekat dunia ni kena buat tazkiyatun nafs. Okay? So orang kafir ada masalah, insya-Allah orang beriman tidak ada masalah nanti. InsyaAllah. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ni bukan percuma. Semua yang Allah bagi ni bukan percuma. Dan bukan kita punya. Kita selalu cakap mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita. Jauh di sudut hati, detikkanlah. Allah punya. Mata ni Allah punya, bukan aku punya. Okay? Semua ni Allah punya. That is why kena bayar. Modal Allah dah bagi. So kalau betul kita gunakan modal itu dengan sebaiknya, kita jadi orang yang beruntung lah. Sebab kita dah tebus dah. Allahu Akbar. Kita akan minta dipertanggungjawabkan. Semua yang Allah bagi, semua nikmat yang Allah bagi akan ditanya. Sebab tu orang yang beriman, orang yang bijak, dia memang Allahu Akbar. Sebab dia tahu, macam harta lah contoh kan, harta. Semua ni akan ditanya dapat daripada mana, macam mana kamu belanjakan, apa yang kamu. Maka mereka sangat-sangat takut untuk hidup yang terlalu mewah berlebih-lebihan. Sangat takut sebab semua tu kena soal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay. Kalau kita renung pinggan mangkuk kita yang belum pakai tu, periuk-periuk set-set kita yang belum pakai tu. Kita perempuan kan banyak sangat collection ni. Semuanya akan ditanya. Okay. So kalau nak beli benda baru, yang lama tu bagi-bagikan. Okay. Allahu Akbar.
Ayat 9, kalla bal tukadzibuna biddin. Din, dalianun tu ialah din agama juga bermaksud hutang. Gabungkan terus. Hari agama dan hari untuk bayar hutang. Hari pembalasan. Dituntut. Kita akan dituntut. Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu, hai golongan yang ingkar. Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Kalau kita beriman dan kita bersedia, bersiap dengan bekalan, InsyaAllah kita akan selamat. Kita tak akan tertipu dengan kemewahan dunia ni. Kita tak akan tertipu dengan kenikmatan dunia. Contohlah, benda-benda yang nikmat dunia ni, kita tak akan mudah tertipu. Kita tak akan mudah tertipu. Semua ni dusta. Kalla maksudnya ialah sekali-kali jangan. Maknanya bantahan. So, dunia ini darul amal. Akhirat darul jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. So jangan mendustakan. Akan datang hari itu. Jangan tak percaya. Bila kita percaya, insya-Allah kita akan bersedia. Kat dunia pun kalau kita ambil sesuatu kena bayar kan. Turun bawahnya di kedai runcit, main ambil je boleh. So, apa yang kita dah ambil kat dunia ni, kena bayar balik nanti. Hutang, namanya hutang. Kan hutang kena bayar. Itulah dia yaumiddin. Ini ibarat macam apa? Kalau pencuri itu kena tangkap, akan dibicarakan. Macam itulah kat dunia kan. Pencuri kan kena tangkap, lepas tu dipenjara, kemudian dibicarakan dan dijatuhkan hukuman. Exactly, macam itulah kita. So, jaga-jaga dengan apa yang kita ada. Semuanya akan dipersoalkan. Bila kita sedar, sungguh tak mampu nak bayar. Ketaatan kita sebenarnya tak akan mampu untuk membayar semua nikmat Allah yang kita dah ambil. Sebab itulah kita kena banyak minta ampun. Sebab tu Allah letak nama dia pertama ialah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apakah ayat pertama dalam Al-Quran? Bismillah, Allah. Diikuti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurahnya Allah. Selagi nyawa belum sampai halqum, selagi itu kita boleh bertaubat. Minta ampun dengan Allah. Atas semua nikmat yang aku dah ambil ni, Allah, aku lupakan kau. Aku berkira bab beribadah dengan kau. Bukan semua perintah kau, aku sami'na wa ata'na. Pilih-pilih. Belum 100%. So, nak dibandingkan, cuba kiralah berapa hutang kita dengan Allah. Mampu bayar tak? Itu belum lagi tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai ibu, tanggungjawab sebagai anak. Semua tu hutang dan semua tu akan dituntut. Sebab tu Allah marah. Allah tanya soalan tadi. Allah memang, apa yang buat kau sampai lupa tentang aku yang maha pemurah ni? Apa yang telah menipumu? Sama tak kita dengan pendusta agama? Samalah. Kita kata je kita beriman. Kita terjebak dalam ilusi keimanan kita sendiri. Kalau ingat kelas Riyadhus Shalihin, 3 syarat orang beriman. Surah An-Nisa ayat 65, 69. Riyadhus Shalihin itu. 465. 65 ke 69? An-Nisa 65. Kita belajar dalam Riyadhus Shalihin 3 respons. Allahu Akbar. So kalau kita tengok ayat 9, sungguh kamu ingkar pada hari pembalasan. Padahal wa inna alaikum lahafizin. Sungguh, macam mana kau boleh lupa pada hari pembalasan? Sebab dah berkali-kali
Okey? Allah sebut. Kalau kita lah dengan kita, memang Islam warisan ni, kita memang dah beriman pada malaikat, kita dah tahu dah memang ada malaikat yang mencatat. Malaikat yang jaga kita. Kita ni memang ada 4 malaikat sentiasa bersama kita. Di depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Macam mana boleh lupa lagi? Macam itulah ya Allah soalan bertalu-talu. Macam mana kau boleh tertipu? Macam mana kau boleh lupa? Sedangkan ada malaikat yang menjaga, yang mencatat. Tak mungkinlah semua perbuatan kita tu direkod kalau rekod tu tak akan digunakan balik. Semua ni direkod sebab akan ditanya. File-file ni akan dibuka balik. Kalau tak buat, useless lah what for kita buat satu rekod ataupun semua kita tulis kalau kita tak nak gunakan rekod tu. Betul? Kan? Macam dulu saya bekerja. Kenapa kena ada file record? Sebab nanti bila audit, ni lah bukti-bukti yang kita nak keluarkan. How we manage our company. Okay, macam kena kita organize. Sebab ada record, ada filing. So, bukti ada. So, hari ni, malaikat kanan dan kiri yang mencatat dan mengawasi kita sentiasa. Okay, perhatikan. Allah gunakan wa inna alaikum. Allah guna alaikum. Allah tak sebut kanan dan kiri. Allah sebut ala, atas. Bila atas, malaikat tu nampak everything apa kita buat. Allah Akbar. So, bila guna ala, maknanya lebih power. Dia punya, kalau dari kanan, mungkin kiri tak nampak. Dari kiri, mungkin kanan tak nampak. Tapi Allah gunakan wa inna alaikum. Seolah-olahnya Allah nak beritahu pengawasan yang sangat, engkau tak boleh sembunyi. Engkau tak boleh sombong. Sebab dia alaikum, atas, dari atas. Maknanya Allah nak menampakkan kita, pengawasan malaikat tu, kita, maknanya at every angle lah. Kalau kamera tu daripada atas, sebab tu mana CCTV letak kat bawah, CCTV semua kat atas kan. Sebab dia akan tangkap semua arah. Sebab tu Allah letak alaikum. Lahafizin. Okay, lahafizin ni bila ada ya nun, dia adalah isim yang terus menerus non-stop. Kenapa bukan lahafiz? Tapi Allah buat lahafizin. Ada ya, ada nun. Maknanya terus menerus. Non-stop. Malaikat mengawasi kita. Allah Akbar. So maknanya kita ni memang langsung tak boleh lepas daripada pengawasan malaikat. Okay. Kemudian kiraman katibin. Malaikat yang menjaga kita ni Allah muliakan. Kiraman. Kenapa kiraman? Sebab jamak. Malaikat banyak Sangat-sangat mulia. Tak makan bodek, tak makan rasuah, tak lalai, tak lupa, tak bohong. Sangat jujur, sangat taat. Okay. Sangat-sangat tepat. Tak ada orang kata apa. Macam kita lah kadang-kadang lupa, buat-buat lupa kan. Dia tak membantah perintah Allah. Allah kata tulis semua, dia akan tulis semua, dia akan catat semua. Allah Akbar. Okay. Raqib Atid tu sebenarnya bukan nama dia adalah sifat malaikat. Okay, surah Qaf ayat 18. Surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau malaikat kanan raqib, malaikat kiri atid, dia ada waw kat tengah tu. Dia akan jadi raqibun wa atid. Dia tak. So, ulama kata ia adalah sifat kepada malaikat yang menulis dan sentiasa mengawasi kita. Nampak tu? Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Okay, kalau kita lihat daripada ayat 15, okay, apa Allah sebut kat situ? Setelah mereka melihat dan memerhatikan makhluk-makhluk yang kami ciptakan itu, maka adakah kami telah lemah dengan ciptaan yang pertama itu sehingga kami tidak dapat mengadakannya semula? Tidak.
Dan mereka pun tidak mengingkari kekuasaan kami, bahkan mereka berada dalam keadaan keliru dan ragu-ragu tentang ciptaan makhluk-makhluk hidup semula dalam bentuk yang baru. Ayat 16, okay, insan dan demi sungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini urat nyawa, urat nadi. Okay, Allah tahu apa ada dalam hati kita. Kemudian semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Sifat dia apa? Sentiasa tidak ada sebarang perkataan dilapaskan atau perbuatan dilakukan. Malaikat ada di sini, malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Ayat 19, dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut, membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, pada orang kafir, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Okay, bila sakaratul maut dah datang, malaikat tu kata, inilah dulu yang kau elak-elak, yang kau tak percaya. Dan lagi, apabila sampai saat yang ditentukan, ditiuplah sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Saat itu ialah hari berlakunya amaran yang telah diberikan, dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang ke padang mahsyar disertai dua malaikat, yang satu menjadi pembawa dan yang satu jadi saksi. Mana nak lari? Serta dikatakan padanya, demi sesungguhnya engkau di dunia dulu berada dalam keadaan lalai tentang perkara hari ini, maka kami hapuskan kelalaian yang menyelubungimu itu, lalu pandangan pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara-perkara hari akhirat. Dan berkatalah malaikat yang sentiasa ada bersama-samanya, inilah kitab catatan iman dan amal orang yang terletak dalam jagaanku, siap sedia untuk dibicarakan. Ingat, dia hafizin kiraman katibin. Dia kata apa? Siap untuk dibicarakan. Setelah tiap-tiap orang dibicarakan, Allah berfirman pada dua malaikat yang menjadi pembawa dan saksi itu, humbankanlah oleh kamu berdua ke dalam neraka jahanam. So malaikat tu, ini untuk orang kafir, malaikat akan menghumbankan orang kafir itu ke dalam neraka jahanam. Tiap-tiap orang yang tetap degil dalam kekufurannya, yang sering menghalangi jenis kebajikan, yang langgar hukum Allah, lagi meragukan kebenaran, tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi, tak percaya pada hari kiamat, okey, tak beriman, yang menyembah benda yang lain bersama-sama Allah, maka humbankanlah oleh kamu berdua akan dia ke dalam azab siksa yang seberat-beratnya. Semasa dihumbankan ke dalam neraka jahanam, dia mendakwa bahawa syaitanlah yang menjadikan dia sesat pada saat itu. Syaitanlah yang sentiasa menyertainya di dunia dulu, berkata, dia akan kata, ni semua syaitan punya kerja. Dia yang menggoda. Tapi apa jawab syaitan? Wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi memang dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh terpis. Masa tu nak tuduh syaitan, syaitan kata apa? Aku cuma bisik je. Aku cuma ajar kau plan, ajar kau step. Tapi yang berzina tu kau, yang mencuri tu kau, yang membunuh tu kau. Aku cuma bagi tahu je, aku cuma ajak je, aku cuma suruh je. Okay? Allah berfirman, janganlah kamu berbalah lagi di hadapanku. Antara syaitan dengan orang kafir itu. Tak ada gunanya berbalah pada masa aku membuat keputusan, padahal kamu sedia mengetahui bahawa aku dulu telah memberi amaran kepada kamu akan menyeksa orang-orang yang bersalah. Ayat 29, keputusanku ini tidak dapat diubah atau ditukar ganti, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Ku. So, surah Al-Infitar tadi, Allah kata, engkau memang dalam pengawasan malaikat yang kiraman katibin. Okey, sifat pertama malaikat apa? Hafizin. Okey, dia akan pelihara catatan itu. Tak boleh padam, tak boleh apa. Selagi dia sangat taat pada perintah Allah.
dimuliakan, okey, tak boleh rasuah dia semua tak boleh, tak menipu, kiraman katibin. Lagi yang keempat, sifat malaikat apa dia? Dia mengetahui kan. Okey, wa inna alaikum lahafizin. Ini tadi surah Qaf ya. Surah Qaf. Kita balik pada surah Al-Infitar kita. Ada 4 sifat malaikat. Hafizin, kirama, ketiga katibin. Nampak hujung dia ya nun. Bila hujung ya nun tu maknanya menulis je. Dia macam je. Dia berterusan. Okey, yang keempat ialah dia ya'lamun. Dia sangat tahu ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Perhatikan kenapa Allah tak letak ya'lamuna ma ta'malun. Kenapa taf'alun? Apa beza fi'il dan amal? Cuba kita tadabbur. Dalam ayat 12 ni, Allah berfirman, ya'lamuna ma taf'alun. Fi'il kerja, amal pun kerja juga. Kenapa Allah tak guna ya'lamuna ma ta'malun? Malaikat tahu apa yang kamu amalkan. Apa beza fa'ala dengan amala? Okay, fi'il. Kenapa Allah guna fi'il? Sebab makna fi'il ialah seluruh amal baik. Sengaja atau tak sengaja. Seluruh amal. Maknanya fa'ala. Maknanya seluruh perbuatan. Seluruh pekerjaan. Yang kita sengaja ke tak sengaja ke, kita niat ke tak niat. Itu fa'ala. Tapi kalau amala adalah yang kita niat. Sebab tu Allah tak letak ta'amalun. Allah letak taf'alun. Maknanya Allah nak beritahu semua benda yang kita buat. Kita ada niat ke, kita tak berniat ke, kita sengaja ke, kita tak sengaja ke. Semuanya Allah arahkan malaikat untuk tulis. Untuk catat. Sebab tu niat tu penting. Niat tu penting. Okay. Contoh. Kita nak pergi toilet. Kita berjalan. Kita niat tak? Tak. Tak ada kan? Kita bernafas. Niat tak bernafas? Saja aku bernafas kerana Allah Ta'ala. Itu fa'ala. Maknanya perkara yang kita buat, banyak sangat benda yang kita buat yang kita tak niat pun tapi kita memang buat. Barang jatuh terus ambil, bernafas, berjalan, okey? Sebab itulah Allah gunakan taf'alun bukan ta'malun. Ta'malun tu memang kita buat sesuatu tu ada niat, disertakan dengan niat. Tak tahulah kerana Allah atau tidak kerana Allah atau mengharap pujian tapi pokoknya dia ada niat. Itu ta'malun. Tapi bila taf'alun, everything. Tak ada satu pun terkecuali perbuatan kita akan dicatat. Tu beza taf'alun dengan ta'malun. Okay. Allah Akbar. Dahlah dia lihat dari semua angle. Apa je kita buat, semuanya dia catat. Sangat-sangat detail. Sebab tu orang kafir, dia akan terkejut nanti. Ingat tak kita malam ni dah start baca kafir kan? Surah Kafir ayat 49. Orang kafir dia akan terkejut kan? وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Kitab apa ni? مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang kafir itu akan merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai, celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya?
Tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya, dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun. Dan 2 kali dah kita jumpa ayat ni, Allah kata Allah tak zalim kepada hamba-Nya. Okay, so maknanya semua orang akan terperanjat tengok kita amalan dia. Okay, sebab semuanya telah tercatat. Kita tak boleh lari. Okay, kalau surah Takwir dia tanya, fa'aina tadhhabun? Ke mana kamu nak lari? So surah Al-Fitar dah kata dah, tak boleh lari mana-mana pun. Okay. So malaikat tulis semua sekali, sama ada kita ada niat ke tak ada niat ke. Okay. Dalam hati pun. Okay. Allah akan memberitahu malaikat apa yang di dalam hati kita. Okay. Semasa kita buat apa saja. Malaikat dia kerja dia tulis saja. Okay. Tapi subhanallah, dengan rahmat kasih sayang Allah, Maha Suci Allah. Okay. Minggu lepas saya dah tunjukkan Riyadhus Shalihin hadis ke-11 bab niat. Ataupun kalau dalam hadis 40, hadis ke-37. Hadis ke-37. Mana pula hadis 37? Hadis ke-37. Kalau nanti ada Riyadhus Shalihin boleh tengok hadis ke-11 ya. Okey. Hadis yang mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah, beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau diriwayatkan dari Rabbnya. Ini hadis qudsi. Tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan, kemudian dia menjelaskannya. Barang siapa berniat untuk mengerjakan amal baik namun belum terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat untuk buat baik dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya dengan 10 hingga 700 kali lipat ganda, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amal yang buruk namun belum melaksanakan, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk berbuat perkara buruk dan betul-betul mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu keburukan sahaja. Okay, subhanallah, betapa sayangnya Allah kat kita. Okay, beza buat baik dengan aku berapa dah? 11. Bezanya maksud saya pentingnya jaga niat pentingnya jaga niat. Tu amalan hati juga ikhlas amalan hati. Okay, yang munamala tafal. Okay, seterusnya macam kita mengulang minggu lepas kan, tapi saya tak puas lagi, saya tak menambahkan apa lagi info yang patutnya kita tadabbur. Okay. Okay, ayat 13. Dan satu peringatan untuk kita semua juga, kita tak nak apa yang kita buat dekat dunia ni juga, kita sangkakan amal tu baik. Kita sangkakan amal tu betul. Dan kita sangkakan mestilah dapat pahala. Rupa-rupanya jadi debu. Kita tak nak. Kita tak nak jadi macam orang kafir yang Allah sebut dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat 39. Allah buat perumpamaan ni, ayat perumpamaan ni, ayat Amsal dalam Quran, ayat 39. Okey. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga. Lalu dia menuju ke arahnya, sehingga apabila dia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu. Demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya. Dan dia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya. Dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Okey, kita jangan jadi macam orang kafir. Ibaratnya Allah beri perumpamaan dekat dunia ni, orang yang sangat haus, sangat
dahaga. Ingat tak kisah Siti Hajar yang berlari nak mendapatkan air. Disangkanya ada air dekat Bukit Safa. Dia pergi berlari kat Bukit Safa. Rupa-rupanya itu yang kita panggilkan Fata Morgana. Rupa-rupanya bukan air. Dia adalah silau pancaran riak sinaran panas di padang pasir. Pasir tu membiaskan macam air. Rupanya bukan air. So Allah kata, jangan kau jadi macam orang kafir, orang yang wahai kita lah manusia kan, jangan jadi macam orang yang dahaga di padang pasir, berlari, berpenat lelah, sampai-sampai rupanya bukan air, dah dahaga sangat, maka mati kehausan. Ibaratnya beramal, tapi akhirnya sia-sia. Jangan sekali-kali. Jangan sangka kita menyangka dapat pahala. Rupanya jadi debu. Bila kita buat sesuatu yang tidak mengikut cara Rasulullah dan tidak ikhlas. Mensyirikkan Allah. Allahu Akbar. So luruskan niat dan pastikan ilmu sahih. InsyaAllah hasilnya ialah amal soleh. Okey. Satu lagi dalil ialah surah Al-Furqan ayat 23. Ni pun kita pernah tadabbur dulu. Refresh balik, ingatkan balik. Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Apa salahnya? Baik kan? Tahlil tu. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Jangan buat sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Kita sangkakan baik padahal dia tak sahih dari Nabi, maka dia akan jadi debu yang berterbangan. Rugi je. Berpenat lelah macam orang dahaga tadi, disangkakan ada tasik. Lari ni dah lah dahaga. Sampai-sampai dah nak ingatkan air, rupanya kita panggil tu Fata Morgana. Rupanya bukan air. Dia panas kan. Panas. Haba tu naik ke atas macam air. So dia tertipu dan akhirnya mati kehausan. Jangan jadi macam tu. Allah banyak bagi perumpamaan ni dekat Al-Quran. Ayat-ayat supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Okay. Macam tu. Tak apa kan? Allah Akbar. Kalau nak cerita ciri-ciri abrar pun dah sekian. Dan macam mana nak jadi orang abrar ni pun satu sekian. Sekarang dah 11 suku. Okey. InsyaAllah adalah lebih baik jika kita tangguhkan ayat 13 ini ke minggu hadapan. Sebab pada saya kena biarlah detail kan. Biarlah kita faham sepaham-fahamnya, kita mengutip sebanyak-banyak peringatan, sebanyak-banyak zikrah dan ibrah daripada ayat 1 sampai ayat 12. Kalau tidak, masakan Nabi kata, jika engkau nak rasakan hari kiamat, bacalah surah Al-Infitar. Dan surah ini sangat memberi kesan pada saya sebab dia adalah tentang langit. Kat mana yang kita tak di bawah langit? Kita sentiasa di bawah langit, kan? Okay? Ingatlah, yakinlah tentang hari akhirat. Kita akan bertemu dengan Allah. Dan apa yang telah kita persiapkan. Apa bekal yang kita nak bawa? Yang paling kita takut ialah bekal tu nanti jadi debu yang berterbangan. Dan kita nak sangat minta Allah dorongkan kita, bimbing kita. Kitalah antara orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia walaupun jasad kita sudah ditanam di alam barzakh. Tapi amal jariah kita sentiasa mengalir. Dan kita sentiasa Allah datangkan doa daripada anak-anak kita yang soleh dan solehah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah bimbing kita sentiasa. Okay, jaga hati kita, bersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs. Antara doa yang Nabi ajarkan kita ialah Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Okay, nanti kita share dekat group lah doa tu. Tapi saya nak bagi kita mesti ingat doa ni kan. Maksud saya, ni ada kisah macam-macam sebenarnya dah prepare. Kisah Abu Darda. Tunggu minggu depan lah. Contoh nak beritahu contoh Abrar ni ialah kisah Abu Darda dan untanya. Kita tangguhlah dulu sampai bulan depan lah kan. Okay. Kan kita kalau tawaf nak antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Apa kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu apa? Rabbana adkhilna jannata ma'al abrar. Itu doa yang kita memang baca kalau kita tawaf kan. Okey, Rabbana adkhilna jannata ma'al abrar. Kita bangun tiap-tiap pagi kita baca surah Ali Imran pun. Kita baca apa? Wa tawaffana ma'al abrar. Siapakah al-abrar ini? InsyaAllah kita sambung minggu hadapan sebab kupasan dia juga sangat panjang. Semoga kita akan termotivasi dan betul-betul Allah matikan kita bersama al-abrar dan kita akan Allah pilih, semoga Allah pilih kita atas kehendak Allah, atas iradah Allah, Allah pilih kita untuk menjadi al-abrar, mati sebagai al-abrar. So, siapa belum mendaftar, dijemput untuk mendaftar sesi kelas bulan hadapan. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan. Saya mohon ampun dan maaf atas kelemahan, kesilapan saya. Saya minta ampun banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa minggu depan kalau tak ada apa soalan. Okay. So, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.